Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 5 dan hari ini kami akan membentangkan sorotan literatur berkaitan peranan perpustakaan bergerak dalam meningkatkan akses sumber sejarah tempatan kepada pelajar, khususnya di kawasan pendalaman di Kampung Alitang. Jadi nama saya sendiri adalah Erma Fatimah binti Marlon dan ini adalah ahli kumpulan saya yang lain. Jadi mari sama-sama kita melihat penjelasan kajian sorotan literatur kami. Dari segi pengenalan, terhadap perpustakaan bergerak ini dalam merapatkan jurang literasi antara kawasan bandar dan luar bandar. Perpustakaan bergerak ini dia bukan sekadar menyediakan akses kepada buku, tetapi akan memainkan peranan penting dalam menyampaikan ilmu, khususnya bahan sejarah tempatan yang membantu pelajar memahami identitas serta warisan komuniti mereka. Di Sabah, perpustakaan bergerak ini dia berfungsi sebagai pusat pembelajaran komuniti yang meningkatkan minat pembaca, mengukuhkan hubungan masyarakat dan membawa sumber pendidikan terus ke kawasan pedalaman. Ini sangat penting terutama di kampung-kampung seperti Kampung Alitang yang mempunyai akses terhad kepada kemudahan pendidikan yang lebih formal. Oleh itu, perpustakaan bergerak ini dia menjadi pemangkin utama dalam memperkenalkan sejarah tempatan secara memastikan pelajar tidak ketinggalan untuk memperoleh bahan bacaan yang lebih berkualiti. Seterusnya kita akan masuk kepada apakah peranan perpustakaan bergerak ini. Pertama, perpustakaan bergerak ini dia berperanan sebagai penyedia akses maklumat dengan membawa bahan bacaan terus kepada masyarakat luar bandar. Pendekatan ini bukan sahaja membolehkan akses kepada sumber sejarah, malah menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif, terutamanya bagi pelajar yang berhadapan dengan kekangan infrastruktur dan capaian internet yang lebih terhad. Kedua, perpustakaan bergerak ini dia turut memainkan peranan penting dalam memelihara dan menyebarkan sejarah tempatan. Penyediaan dokumen warisan, rekod budaya, serta pengumpulan cerita lisan membolehkan pelajar pendalaman mengakses bahan sejarah Sabah. Hal ini selari dengan pandangan Zainun Matnur dan Rusta Yusof 2013 yang menegaskan bahwa perpustakaan bergerak harus lebih dekat dengan masyarakat. Ketiga, sebagai pusat literasi dan inovasi, perpustakaan bergerak ini dia melaksanakan program literasi maklumat dan bengkel kemahiran bagi membentuk kreativitas serta pembelajaran praktikal pelajar. Hal ini juga selaras dengan Zainun Matnur dan Rusta Yusof dalam kajian mereka. Oleh itu, perpustakaan bergerak ini dia bukan sekadar membawa bahan pembacaan, tetapi juga berperanan sebagai medium penting dalam memperkukuh pembelajaran sejarah tempatan di kawasan pendalaman. Seterusnya, saya akan membincangkan cabaran-cabaran yang mempengaruhi keberkesanan perpustakaan bergerak. Berdasarkan sorotan literatur kajian kami, terdapat beberapa cabaran utama yang kami dapati khususnya di kawasan Kampung Alitang itu. Berdasarkan sorotan literatur, terdapat beberapa cabaran utama yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan perpustakaan bergerak, khususnya di kawasan Kampung Alitang. Jadi yang pertama dapat dilihat daripada aspek infrastruktur jalan raya, dan kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa keadaan jalan yang rosak, sempit ini sering menjejaskan pergerakan perpustakaan bergerak, dan keadaan ini menyebabkan jadual lawatan tidak konsisten dan seterusnya menghadkan keboleh capaian fizikal pelajar. Dan kajian kami juga menegaskan bahawa keberkesanan perpustakaan bergerak tidak hanya bergantung kepada penyediaan bahan bacaan, tetapi turut bergantung pada pelaksanaan aktiviti interaktif bagi menarik minat membaca. Namun, kebanyakan kajian sedia ada masih kurang memberi tumpuan khususnya kepada peranan infrastruktur jalan raya sebagai faktor utama. Seterusnya, kajian kami turut menekankan isu kekurangan pekerja terlatih. Jadi, beberapa kajian menyatakan bahawa staf perpustakaan bergerak perlu memiliki kemahiran yang bukan sahaja dalam pengurusan pinjaman buku, tetapi juga dalam membimbing pelajar dan melaksanakan aktiviti literasi interaktif. Jadi, kekurangan kemahiran dalam kalangan staf dikenal pasti sebagai faktor yang boleh mengurangkan minat serta penglibatan pelajar sekaligus menjejaskan pencapaian matlamat literasi dan pendidikan. Saya akan membentangkan cabaran yang ketiga, yaitu kesukaran menghantar bahan dalam pelaksanaan perpustakaan bergerak.
Di kawasan luar bandar, penghantaran bahan bacaan dia sering berdepan dengan cabaran logistik di mana keadaan jalan yang tidak berturap, jarak yang jauh serta kekangan pengangkutan menyukarkan pergerakan perpustakaan bergerak. Jadi, akibatnya, akses pelajar kepada bahan bacaan dia menjadi terjejas, terutamanya apabila jadual lawatan tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Situasi ini dia turut memberi kesan kepada keberkesanan perpustakaan bergerak, khususnya bagi subjek seperti sejarah yang memerlukan bahan rujukan tambahan dan pembelajaran yang berterusan. Kesimpulannya, masalah penghantaran bahan dia bukan sahaja menjejaskan akses pelajar, malah dia mengurangkan impak kepada perpustakaan bergerak dalam menyokong pembelajaran di luar bandar. Ini saya akan membentangkan faktor yang mempengaruhi keberkesanan perpustakaan bergerak dalam meningkatkan minat pelajar luar bandar terhadap sejarah. So, isi yang pertama adalah kualiti dan kesesuaian bahan bacaan sejarah, di mana kejayaan perpustakaan bergerak nih, dia banyak bergantung pada bahan bacaan yang dibawa. Jadi kalau buku sejarah yang disediakan menarik, bahasanya mudah difahami, dan sesuai dengan umur pelajar, mereka akan lebih berminat untuk membaca. Jadi buku yang ada gambar, peta, dan cerita ringkas tentang peristiwa sejarah membuatkan sejarah itu akan rasa lebih hidup dan bukan hanya sekadar fakta. Jadi pelajar luar bandar ni dia lebih mudah untuk faham dan minat terhadap sejarah itu. Selain bahan bacaan pula, pendekatan interaktif dan sokongan petugas perpustakaan juga ia sangat penting, di mana petugas yang mesra dan aktif dia boleh menarik minat pelajar dengan menceritakan sejarah secara lebih santai, di mana dia bertanyakan soalan, menggalakkan perbincangan di dalam kumpulan. Jadi, aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti membuat kuis, bercerita, soal jawab, di mana dia menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Sokongan ini dia membantu pelajar luar bandar lebih berani bertanya dan juga mudah untuk memahami isi sejarah tersebut, dan akhirnya membuatkan pelajar-pelajar luar bandar itu lebih minat terhadap sejarah. Akan meneruskan pembentangan tentang faktor yang mempengaruhi keberkesanan perpustakaan bergerak di bawah isi yang ketiga, yakni pendedahan awal kepada sejarah tempatan. Yang pertama, kita boleh lihat perpustakaan bergerak ini mampu untuk membantu para pelajar untuk mengenali asal-usul tempat tinggal mereka melalui buku sejarah kampung dan bahan dokumentasi. Para pelajar dapat memahami latar belakang kampung Alitang dengan lebih jelas. Yang kedua, perpustakaan bergerak ini mampu untuk mengatasi kekurangan bahan rujukan sejarah di kawasan pedalaman. Jadi, para pelajar memperoleh sumber rujukan tambahan tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada buku teks sekolah. Yang ketiga, bahan bacaan beraktivitas seperti buku, bergambar, dan model interaktif membantu mereka untuk meningkatkan kefahaman mereka tentang sejarah. Jadi, kaidah ini menjadikan para pelajar lebih mudah untuk memahami suatu pembelajaran. Yang keempat, pendedahan kepada sejarah tempatan mampu untuk menyemai rasa menghargai warisan masyarakat setempat. Jadi para pelajar ini dapat melihatlah betapa pentingnya sejarah dalam kehidupan mereka. Yang kelima, perpustakaan bergerak ini menjadi sumber utama rujukan sejarah tempatan bagi para pelajar yang tinggal di luar bandar. Ia menyokong proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa menghadapi kekangan atau kekurangan. Saya akan membentangkan 5.0, yaitu strategi penambahbaikan perkhidmatan perpustakaan bergerak bagi meningkatkan minat dan pemahaman sejarah pelajar luar bandar. Pertama ialah pemerkasaan koleksi sejarah. Pemerkasaan koleksi sejarah perpustakaan bergerak perlulah merangkumi bahan cetak seperti buku teks sejarah, biografi tokoh, komik sejarah, dan juga sumber digital. Penggunaan bahan multimedia seperti dokumenter digital, arsip dalam talian, dan aplikasi interaktif juga dapat meningkatkan minat pelajar terhadap sejarah.
Seterusnya ialah aktiviti interaktif. Aktiviti interaktif termasuklah seperti kuis sejarah, pertandingan bercerita, dan pameran mini. Dengan adanya aktiviti ini, ia dapat meningkatkan minat membaca pelajar luar bandar. Selain itu, pelajar juga dapat berhubung secara langsung dengan bahan bacaan sejarah. Akhir sekali, pendekatan interaktif ini dapat memperkukuh keterlibatan pelajar dan membentuk budaya membaca yang berterusan. Strategi penambahbaikan yang ketiga dapat dilihat melalui peranan perpustakaan, di mana perpustakaan sekolah dia berperanan sebagai ruang sokongan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam subjek sejarah. Jadi melalui perpustakaan bergerak, pelajar dia dapat mengakses bahan bacaan yang selari dengan keperluan kurikulum, sekaligus membantu mereka memahami kandungan pembelajaran dengan lebih berkesan. Selain itu, persekitaran perpustakaan yang selesa dan kemas, dia membantu pelajar untuk menumpukan perhatian, menggalakkan pembelajaran kendiri, serta membentuk tabiat membaca yang berterusan. Kesimpulannya, peranan perpustakaan dia bukan sekadar menyediakan bahan bacaan, tetapi juga mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan pencapaian pelajar luar bandar. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan tentang soalan kami ini adalah perpustakaan bergerak ini sangat membantu para pelajar, khususnya yang tinggal di Kampung Alitang, untuk mereka mendapatkan sumber sejarah tepat yang sukar mereka peroleh. Jadi program ini meningkatkan pengetahuan dan minat pelajar terhadap sejarah. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, perkhidmatan ini wajar untuk kita teruskan dan diperkukuhkan pada masa hadapan untuk melahirkan generasi yang berguna. Sekian, terima kasih.